Boleh ke? Okey. Okey, kita menunggu penonton semua untuk masuk ke siaran langsung berbicara mengenai batik di Terengganu. Okey, baru 3 orang penonton, 4 orang. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk siaran langsung pada pagi ini. Okey. Okey, saya mulakan pertemuan kita pada hari ini. Seperti itu. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh warga UiTM, seluruh cawangan dan semua penonton yang menonton siaran langsung pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya Norma Sari binti Cik Anwar, pustakawan di Perpustakaan Cendekiawan Cawangan Terengganu, kampus Kuala Terengganu sebagai moderator anda pada pagi ini. Pada pagi yang mulia ini, pihak perpustakaan akan mengadakan sesi live at PITA buat bicara mengenai perusahaan batik di Terengganu. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan semua warga UiTM yang sudi meluangkan sedikit masa untuk mendengar buah bicara ini. Okey, pada masa kini, batik telah berkembang melalui batas dunianya dengan melalui pemodenan konsep teknik. Sebagaimana masyarakat dan kebudayaan yang sentiasa berkembang mengikut perbezaan zaman, seni membatik juga turut berubah. Dengan adanya keistimewaan lukisan batik, ia dapat menerapkan identiti rakyat Malaysia yang mementingkan kemodenan dalam tradisional. Pelbagai jenis dan corak batik dihasilkan mengikut peredaran zaman. Tujuan buah bicara ini dijalankan bagi menyedarkan semua mengenai kewujudan batik dan keaslian batik yang dihasilkan di seluruh Malaysia, terutamanya pusat di negeri Terengganu sendiri. Okey, dengan itu bersama kita pada pagi ini, di sebelah saya Encik Muhammad Zamri Din sebagai tetamu jemputan dan juga pengusaha batik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit peribadi beliau. Muhammad Zamri Bidin, 47 tahun, berasal daripada Kampung Pengkalang Arang, Terengganu. Beliau mula menceburi batik pada tahun 1995 dan sehingga kini mengikut sudah berusia 26 tahun beliau menceburi batik. Zamilah Batik merupakan syarikat pemilikan tunai. Syarikat ini telah didaftarkan pada tahun 2010. Beliau mendapat kemahiran batik melalui kerja sambil belajar, pengalaman orang-orang lama dan kajian yang dilakukan sendiri. Ini termasuklah teknik-teknik mencanting, ukiran kain dan pola baju serta campuran cat dan lilin. Syarikat ini bergiat aktif dalam pembuatan batik lukis
batik blok atau stem, batik marble dan batik tie-dye. Sepanjang menceburi bidang batik, terdapat pelbagai pengalaman yang beliau dapati. Antaranya, beliau telah mendapat jemputan sebagai tenaga pengajar bengkel batik kontemporari 2009 di bahagian teknologi pendidikan negeri Johor dan proses pembuatan batik di Kuala Terengganu. Selain itu, beliau juga menyertai pelbagai pertandingan batik di Johor dan Terengganu dan mendapat tempat di setiap pertandingan itu. Beliau turut bekerjasama dengan Universiti Malaya dalam program PPRN dan Universiti Putra Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Minta maaf atas kesulitan. Di sini saya kongsikan sedikit mengenai Zazamillah batik yang saya terangkan tadi. Dan saya kembali kepada pengalaman. Beliau telah menghadiri bengkel dari Kraft Tangan Terengganu, mendapat liputan daripada Unify TV at Salam HD saluran 13 pada 2010. Rancangan tersebut telah disiarkan pada 8/1/2021. Berikut merupakan tawaran dan sijil penyertaan yang beliau dapati sepanjang menceburi bidang batik ini. Seperti anda semaklum, terdapat di sini sijil penyertaan program pembangunan kemahiran komuniti, craft screen dan pola batik. Batik mendapat tempat ketiga untuk batik carve, mendapat menyertai pertandingan daripada Yayasan Warisan Johor dan mendapat memohon kerjasama untuk menjalankan bersama Universiti Malaya Terengganu. Okey, saya teruskan lagi mengenai batik Terengganu, Zazamillah batik. Okey, izinkan saya untuk menerangkan sedikit sejarah batik. Batik merupakan salah satu kraft tangan yang unggul di Malaysia. Batik merupakan satu jenis kain yang dihasilkan melalui proses menerak lilin, cair dan menceluk warna. Perkataan batik berasal daripada bahasa Indonesia yang bermaksud pakaian yang mempunyai titik kecil. Perkataan itik bermaksud titik yang asalnya daripada perkataan yang berdetik atau tik-tik. Ada yang mengatakan bahawa perkataan batik berasal daripada Jawa, iaitu tritik yang membawa maksud proses menghasilkan batik. Di tanah Melayu, batik mula diperkenalkan sejak abad ke-15 Masihi lagi, iaitu pada zaman pemerintahan para Mesuara di Melaka. Batik mula diperkenalkan di negara kita, khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910. Di alam Melayu, sejenis batik yang dipanggil batik pelangi telah diperkenalkan sejak tahun 1770-an lagi. Di Malaysia, kebanyakan kilang perusahaan batik terdapat di Terengganu dan terkenal dengan batik canting. Corak yang dihasilkan melalui proses canting adalah unik untuk setiap kain dan proses akan memakan masa. Oleh itu, batik yang dihasilkan melalui proses mencanting adalah amat mahal. Okey, untuk mengulas lebih lanjut mengenai batik, lebih lanjut mengenai batik, saya menjemput Encik Muhammad Zamri untuk menerangkan mengenai proses jenis alat batik. Dengan itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya
Saya Muhammad Zamri Bendi dari Syarikat Zanzilah Batik. Saya akan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UiTM Cawangan Kuala Terengganu kerana sudi menyebut saya untuk program pagi ini. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai batik, terutama batik cantik. Motif batik-batik yang dihasilkan atau corak yang dihasilkan untuk produk batik ni adalah dia guna corak daripada flora, corak abstrak dan geometri. Motif yang diterapkan di dalam batik batik cantik ini mengikut kehendak dan permintaan para customer lah. Selain daripada batik cantik, kita juga menghasilkan batik blok atau batik stand. Cara pembuatan batik blok dan stand dengan cantik ni ada sedikit perbezaan lah. Sebab batik blok ni kita menggunakan blok yang telah diukir dengan corak yang tertentu, dan kita menggunakan peralatan yang berbeza. Batik canting pula atau batik conteng, kita menggunakan canting dan teknik brush. Kita akan gabungkan dua teknik ini untuk menghasilkan produk yang unik lah. Untuk menghasilkan produk yang unik dan lebih cantik, kita akan melakukan beberapa proses, sama ada warna atau mencanting. Ini antara batik screen atau screen lilin. Batik screen lilin ini menggunakan screen yang minta maaf atas kesulitan, terdapat sedikit kelewatan untuk siaran. Kembali pada batik screen, Encik. Batik screen. Batik screen kita menggunakan lilin yang dibancuh khas untuk screen. Dan lilin ini tidak boleh guna untuk batik lain. Batik lain, contoh untuk batik stand ataupun batik canting, sebab ia campuran lilinnya adalah berbeza, dan bahan untuk kita menghasilkan batik screen pun berbeza. Dari segi bloknya, materialnya adalah tak sama. Dan ini adalah proses batik marble. Batik marble ni kita gunakan satu bekas untuk meletak sodium sedikit dan akan dicampur dengan cat di dalam bekas tersebut. Bekas yang kita gunakan itu bergantung pada panjang kain lah. Lepas tu corak tu bergantung pada kreativiti sendiri. Batik tip and dye pula kita menggunakan dua bahan, iaitu satu menggunakan cat Ramazzoh dan satu lagi kita menggunakan cat Nectar. Kedua-dua cara ini adalah berbeza dan bahannya pun juga berbeza, cara pembuatannya pun berbeza. Ini adalah bahagian pemidang atau frame, di mana kain putih yang telah dipotong kita akan regangkan di frame yang mempunyai paku, dan kita akan tarik untuk memastikan ketegangan kain tersebut. Ini untuk memudahkan kita mencanting atau melukis serta mewarna. Ini adalah bahan kain putih. Kain putih ini terdiri daripada kain cotton, iaitu cotton poplin, cotton viscose, cotton prima,
Dan kalau kain sutera, kita guna kain sutera krik, kain jacket dan kain setting. Harganya adalah berbeza-beza mengikut kualiti kain. Bahan yang untuk mencanting, kita menggunakan canting yang pelbagai saiz lah. Dia ada saiz dari saiz S hingga ke L. Itu bergantung pada jenis kain yang kita hendak buat. Untuk lilin tu kita ada dua bahan utama, iaitu lilin putih dan satu lagi rosin. Kita akan campurkan kedua bahan ini untuk menghasilkan lilin, dan kita akan tambahkan sedikit minyak untuk memastikan kelancaran lilin tersebut. Lilin ini akan sentiasa dipanaskan untuk memastikan ia dapat keluar melalui canting. Campuran lilin ini berbeza mengikut jenis kain dan teknik yang hendak kita lakukan. Antara warna-warna yang kita gunakan ialah warna basic lah. Kalau kebiasaan yang adalah. Yang warna lain kita mesti campur sendiri mengikut kesesuaian atau kehendak customer. Warna yang kita gunakan ialah warna Ramazo, dan kalau untuk tenda tu dia ada warna garang dia dan bahan kimia dia. Cat ini kita akan bancuh dan asingkan dalam bekas-bekas untuk memastikan ianya tidak bercampur. Untuk mewarna kita akan menggunakan brush ataupun spam untuk memudahkan warna lah. Untuk proses mematikan warna supaya warna tidak luntur, kita akan menggunakan sodium sedikit. Proses mematikan warna ini bergantung kepada jenis kain dan warna yang kita gunakan. Soda ais pula kita gunakan untuk sebagai sabun untuk memudahkan proses membuang lilin ketika merebus kain. Tapi jumlah soda ais ni kita kena ada sukatan lah untuk guna, sebab ia ada infek untuk kain. Dan soda ais pun juga kita gunakan untuk menghasilkan corok pada batik lah. Itu untuk teknik lain lah, sebab kita pelbagaikan teknik. Manakala untuk proses merebus kain, kita akan menggunakan satu kawah yang besar, yang kita akan panaskan air yang betul-betul panas, baru kita boleh merebus kain untuk membuang lilin. Kita juga menggunakan kuali yang lepek untuk memasak lilin atau mencampurkan bahan lilin tersebut untuk proses membuat batik. Kuali lepek juga kita gunakan untuk memasak lilin untuk batik stand atau batik blok. Kita juga menggunakan beberapa bahagian bekas atau tom untuk membasuh kain. Proses ini amat rumit kerana di sinilah banyak berlaku kerosakan pada kain apabila kita tersilap campur warna atau proses mematikan warna itu tidak cukup. Risiko di sini memang banyaklah. Di sini memang perlukan kemahiran dan ketelitian yang khusus lah. Proses untuk pembuatan batik, saya akan ceritakan secara sedikit lah apa yang saya buat selama inilah. Kita akan menggunakan bahan seperti kain putih tu dari kain cotton
cotton poplin atau viscose ataupun bismarck ataupun kain sutera crepe, bergantung pada desain yang kita hendak buat ataupun permintaan customer. Kain putih kita akan potong mengikut jenis produk yang kita hendak buat. Contohnya untuk kain pasang kita akan potong dalam 4 meter lebih, dalam 4 meter, kalau crepe dalam 4.3 atau 4.35. Kerana sebab dia selepas kita proses dia akan dapat hasil dalam 4 meter. Kalau kain cotton viscose dalam 4.2 pun dah boleh lah. Lepas tu kalau untuk kemeja kita akan potong mengikut saiz baju. Okey. Lepas tu corok untuk bahagian baju dan bahagian kain tu kita akan ada gap dia untuk melukis bahagian pola untuk bahagian baju, bahagian depan, bahagian belakang, bahagian tangan dan bahagian kain. Itu juga untuk bahagian kemeja. Corok yang kita lukis tu kita biasanya kita akan freehand ataupun kita akan sketch terlebih dahulu lah, bergantung kepada corok yang kita hendak buat. Corok yang desain yang kita biasa gunakan adalah desain geometri, desain flora dan abstrak. Okey, untuk Cik Zam, kalau proses pembuatan batik ni dia terlalu memakan macam dari segi penegangan kain, lama ke dia satu kain tu kita ambil ukuran macam Cik Zam cakap 4 meter. So kita akan merekam mengikut yang kita tunjukkan alatan tadi lah. Okey, lepas tak. Kedua kita cuba memilih corak yang perlu dilukis untuk atas kain. Bisa tahu sikit lah macam mana berapa lama corak itu perlu dilukiskan, cara untuk dilukis tu. Corak untuk dilukis tu kita bergantung pada corak lah. Corak biasanya sekejap aja. Sebab mengikut pengalaman saya lah. Mengikut pengalaman saya tu kalau corak tu dalam setengah jam kot siap cantik lah. Ataupun tak hampa. Di sini saya nampak kat slide ni dia tulis motif berdasarkan tradisional flora fauna, geometri atau organik atau abstrak. Ini bergantung pada permintaan pengguna atau kebanyakan Encik Zam yang sendiri yang buat design situ. Kita buat design sendiri pun yang ada. Lepas tu kita pun tanya pendapat customer macam mana dia hendak, kita akan cuba buat yang terbaik lah untuk dia. Okey. Seterusnya kita pergi pada proses pembuatan kita ni, Cik Zam. Proses pembuatan batik kita proses kalau mencanting kita lakukan menggunakan canting yang dia ada pelbagai saiz lah. Ya. Ada saiz dari saiz S hingga ke M. Sebab kain dari segi kain kita guna canting pun memang berbeza. Campuran lilin pun juga berbeza lah sebab jika kalau kain tu tebal, rosin dalam campuran lilin tu akan berbeza. Untuk memastikan warna tu tidak keluar apa kan. Tapi kalau macam kita guna kain crepe, campurannya pula berbeza. So setiap kain dia berbeza punya campuran untuk lilin, dua jenis lilin yang berbeza lah. Campuran dia pun mengikut keseimbangan lah. Keseimbangan untuk sebuah kain tu. Langkah keempat, seperti tengok ni kita boleh memilih warna yang diingini kan. So macam mana tu Cik Zam? Warna yang diingini kita akan cuba bancuh yang warna yang tepat lah. Sebolehnya. Tapi memang ada perbezaan warna sebab kita dalam warna ni kita ada masalah dengan bahan mentah. Sebab kadang-kadang warna tu mari tak sama. Betul. Lagipun kita bancuh ia bergantung pada air kita guna dan cuaca. Lagipun macam setengah customer tu dia hantar gambar kan. Gambar tu dia ada efek flash ke apa kan. Warna tu jadi bila kita buat tu dia akan berbeza. Berbeza colour. Sebab itu di sini saya baca kat dia ni, dia kata warna memainkan peranan penting dalam menghasilkan batik yang cantik sebab warna itu macam memainkan peranan. Macam mana campuran warna itu, macam itulah hasilnya batik kan. Seterusnya langkah ke 5 dan 6, mungkin Cik Zam boleh
Dari segi mematikan warna tu maksudnya kita matikan warna ke macam mana? Untuk proses mematikan warna kita mesti memastikan kain tersebut betul-betul kering. Lepas tu lagipun warna yang kita gunakan jangan terlalu pekat kerana ia boleh menjejaskan hasil yang kita buat lah. Lepas tu macam ke proses untuk mematikan warna tu kita ada masa lah dalam 3 jam, 4 jam bergantung pada jenis kain dan warna kita guna. Setengah-setengah kain sesuai kita mati warna dalam 3 jam. Tapi bila kita guna warna lain tak sesuai, dia akan jadi rosak. Setengah kain kita boleh mematikan warna tu lama untuk mendapatkan hasil yang terbaik lah. Yang terbaik lah. Tapi setengah-setengah jenis kain tu tak boleh. Okay. Bila kita matikan warna lama, dia akan rosak. So untuk matikan warna pun menggantung kepada jenis kain. Bergantung jenis kain. Dia boleh kata dah lama kain yang tidak sesuai dia boleh merosakkan kain. Tapi setengah kain boleh lagi mencantikkan warna itu lagi lah. Okay, untuk ke-6 saya boleh bacakan sedikit lah. Untuk jemur produk yang dihasil, maksudnya kita mengidai produk yang maksudnya batik yang telah dihasil sehingga kering. Sebab itu kita bolehkan bikalkan batik produk itu kepada aspek peragaan. Sebagai contoh kita sediakan macam seperti yang anda tengok di belakang, kita ada sediakan beberapa contoh antara baju wanita, baju lelaki dengan jubah batik. So inilah hasil daripada pembuatan batik yang mengambil masa yang agak-agak Cik Zam. Sehari batik boleh selesaikan? Kalau sehari memang mustahil lah. So mungkinlah satu batik yang dihasilkan mengambil masa dalam 2 atau 3 hari. Paling cepat. Sebab dia banyak proses lah. Untuk menghasilkan batik seperti yang anda tengok, terlalu banyak proses. So ia akan memakan masa seperti setengah baju itu dia meletakkan manik atau butiran pemata untuk melihat lagi kecantikan batik itulah. Okey. Terusnya kami mensediakan sedikit video mencantik batik seperti paparan anda boleh tengok. Okey, mungkin Cik Zam boleh terangkan sedikitlah ini proses menggunakan apa? Ini proses pertama tu kita menggunakan teknik brush. Lilin tu tetap sama lagi. Ni lilin untuk bancuhan untuk kain cotton. Kemudian kita akan masukkan sedikit teknik canting. Teknik mencanting. Teknik mencanting. Kemudian baru kita masukkan contoh macam ke bunga ke apa untuk menambahkan lagi seri lah kata. Lepas tu baru kita akan melakukan proses mewarna. Okey. Okey, di sini saya terangkan sedikit mengenai ini adalah antara contoh batik Zazamilah yang dihasilkan. Saya dengan pihak perpustakaan sendiri pergi melawat tapak untuk melihat hasil yang dihasilkan oleh Cik Zam sendiri, dan terdapat beberapa kain batik yang belum direka bentuk kepada blouse atau jubah yang di belakang. So ini adalah Cik Zam sebelum ni yang Cik Zam pernah cakap, kita keringkan, jemurkan untuk mendapatkan hasil yang cantik. Di atas kalau maafkan saya, di atas boleh nampak color warna orange. Di situ kita Cik Zam terangkan sedikit hari itu ia adalah untuk membuat baju kelawar, baju tidur kanak-kanak. Baju tidur kanak-kanak. Kalau kat sini kalau di bahagian Parti 5 kita panggil baju kelawar. So itu adalah saiz untuk satu baju kelawar kanak-kanak. So di sebelah bawah tu ada ternampak kain hitam bersama corak berwarna purple. Itu adalah kain blouse. Dia untuk membuat baju lah, baju atau baju blouse yang seperti di belakang. Okey.
Seterusnya ini adalah contoh baju batik yang telah siap. Di atas terdapat dua jenis baju tidur, dan itu baju kelawar untuk kanak-kanak. Di sebelah kain berbentuk blok. Betul Cik Sam? Batik blok. Itu adalah batik blok, di mana batik blok itu telah siap dihasilkan. So dia masih dalam kain tanpa mengubah suai lagi. Maksud saya sebelum dijahit. So itu ada beberapa jenis kain yang disiap. Di sini juga Cik Zam sendiri juga membuat pelbagai jenis batik, antaranya tie-dye. Kalau mengikut peredaran zaman sekarang, penggunaan tie-dye adalah terlalu ramai dan amat popular di kalangan kanak-kanak atau remaja. Seperti saya sendiri, saya pun pernah membeli baju batik tie-dye kerana kelihatan terlalu menarik dengan corak-corak yang kita dipanggil abstrak. Betul Cik Zam? Betul Cik Zam. Cik Zam juga menghasilkan baju kemeja, dan sebelah itu boleh nampak pakaian tudung untuk perempuan ada dipanggil shawl. So kita boleh juga untuk pakai shawl dihasilkan daripada hasil tie-dye inilah. Okey, seterusnya di paparan terdapat pelbagai jenis style. Di situ kita boleh nampak berwarna orange, corak yang dipermintaankan khas daripada pengguna daripada pengguna Cik Zam, yang pembeli Cik Zam, khas untuk majlis kahwin. Dia nak sedondon, orang kata kan. So untuk baju batik dia susah untuk sedondon, tapi Cik Zam boleh menghasilkan. Bagi lelaki kita boleh sediakan kemeja, manakala perempuan kita boleh sediakan baju kurung modern atau baju kurung based on bergantung pada pengguna tu lah nak buat macam mana. So hasil dia seperti di warna paparan. Di tengah terdapat pelbagai jenis baju kemeja untuk lelaki. Itu adalah kain bisko. Itu corak itu corak blok. Ini merupakan untuk corak baju kemeja lelaki. Dia menyediakan corak blok atau stamp untuk boleh pakai di pejabat. Seperti semalam, saya rasa untuk pejabat awam setiap hari Khamis digalakkan untuk memakai baju batik. Begitu juga untuk wanita digalakkan untuk berpakaian batik. Okey, di sebelah kita boleh nampak blouse yang dihasilkan oleh Encik Zam. Ini adalah blouse atas permintaan juga. Dia menghasilkan blouse sahaja untuk perempuan. So blouse ini boleh dipakai dengan seluar atau skirt, untuk bergantung pada pengguna sendiri. Okay, sebagai contoh, ini adalah contoh blouse yang dihasilkan. Dia nampaklah dia punya hasil tu agak teliti. Sekejap lagi saya akan tunjuk secara langsung lah benda ni. Okay, jika ada sebarang soalan, saya membuka ruang kepada semua warga UiTM dan semua penonton untuk meninggalkan komen di ruangan chat. InsyaAllah Encik Zam akan menjawab soalan yang dikenaki, diutarakan lah. Okay. Itu Okey, terdapat beberapa soalan daripada penonton kita. Soalan pertama antaranya, Encik Zam, apakah beza batik Terengganu dengan batik Indonesia? Boleh Encik Zam terangkan sedikit apa perbezaan? Saya sendiri pun saya tahu batik ini berasal daripada Indonesia. Dari segi mencanting, keseluruhan lah. Tapi kita di Malaysia kebanyakan batik terkenal di Terengganu dengan Kelantan. So di sini saya nak terangkan, Cik Zam terangkan sikit berbeza batik Terengganu dengan batik Indonesia. Batik Terengganu dengan batik Indonesia. Ya. Dia batik Terengganu dengan batik Indonesia, yang perbezaan yang ketara adalah corak atau motif dia. Ya. Kalau batik Malaysia ni dia lebih pada moden. Kalau yang Indonesia ni dia lebih pada tradisional. Lagipun cara pembuatannya juga berbeza. Ya. Kalau macam di Terengganu atau Kelantan, kita mencanting kita akan gunakan frame. Tapi kalau di Indonesia biasa ia tak guna, dia guna canting atas tangan
macam tu je. Mm-mm. Lepas tu dia punya motif pun berbeza dengan batik Malaysia lah. So kalau saya boleh tahu sikit lebih lanjut lah, bagaimana harga bagi setiap batik Terengganu, perbezaan untuk batik Terengganu dengan batik Indonesia, harga dia? Harga kita tengok atas kualiti atau cara pembuatan. Dia kalau macam contohlah, kalau kita kira batik Indonesia macam batik Jawa kan. Batik Jawa tu harga dia memang mahal. Tapi bila kalau dia gunakan teknik screen atau dengan teknik mesej, harga dia akan lebih murah. Lebih murah? Berbanding dengan teknik tradisional. Sebab dia teknik tradisional ni dia akan makan masa yang lama, tenaga kerja yang lama. Ya sama ya. Kalau macam ke Malaysia pun, kalau bila kita buat batik cantik kesangan, harga dia memang tinggilah sikit sebab makan masa dengan tenaga kerja apa kan. Tapi bila batik tu guna teknik cara screen ataupun guna mesin, dia akan boleh jual dengan harga murah sebab dalam masa satu hari dia boleh hasilkan produk tu dengan jumlah yang banyak lah, macam ratus-ratus lah. Dia boleh lah buat jual dengan harga mengikut dia. Okey, seterusnya soalan lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Perpustakaan Cendekiawan UiTM Terengganu kerana mengutarakan soalan. Antara soalannya adalah, pelukis batik ada menghadiri kursus khas ke? Sebab selalunya tengok macam cekap apabila melukis pada kain. Okey, pada Cik Zam sendirilah, sebelum Cik Zam mencuburi batik, saya berdasarkan berdatang yang Cik Zam cakap, berdasarkan minat. Selepas itu Cik Zam juga menghadiri kursus. Okey, setiap pelukis batik tu wajib ke untuk menghadiri kursus untuk mengetahui cara melukis atau teknik melukis dengan cara yang betul? Ya, bagi saya lah, saya secara peribadi, pertama kita kena ada minat. Kalau bila kita ada minat tu, insyaAllah lah, boleh lah. Tapi kalau macam mengikut pengalaman saya lah, kalau dulu saya batik ni saya kosong. Cuma saya ada minat dalam seni lukis. Saya belajar seni lukis dari darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu saya masa sekolah menengah tu memang tak ambil lukisan lah. Lukisan, lepas tu saya ambil buat peperiksaan ulangan, saya ambil lukisan. Tapi kalau dalam subjek lukisan ni saya biasa kepujian lah. Lepas tu lepas habis sekolah tu ada seorang kawan saya mempelawa saya untuk membuat batik lah. Itu saya bagi tahu lah, saya memang dah tahu kosong lah. Kita akan cuba. Betul. Masa tu saya buat batik tu, lilin dengan rosin saya tak kenal. Tak tahu perbezaan sebenarnya. Saya pun tanya kawan saya. Saya tanya, ni apa? Dia kata, ni lilin putih. Yang ini lilin kuning. Yang sebenarnya dua bahan tu dia kena campur untuk menghasilkan lilin batik. Tapi sebab kita tak ada ilmu masa tu, zaman tak ada internet apa kan. Betul. Masa tu kita kena cari sendiri. Macam mana kita nak campur tu lilin tu, macam mana kita nak buat. Pada masa tu saya tahu lah, tahun 90-an tu, kalau kita nak dapatkan ilmu atau teknik tu memang begitu payah. Susahlah untuk dapatkan teknik itu. Sebab kalau setengah-setengah tu kita pergi tempat orang, dia tak akan bagi masuk atau tak akan bagi tahu. Tapi sekarang ni memang udahlah. Mudah sikit lah. Sebab saya rasa sekarang ni mudah banyak. Sebab saya sendiri pun perasan terlalu macam kursus, pelbagai jenis kursus yang dianjurkan. Sebagai contoh, sebagai di Kraft Tangan Malaysia, ada IKN sendiri menghasilkan kursus sendiri. Kursus batik lagi-lagi sekarang dalam zaman IT kan. Kita cari dalam kita buka cara buat macam-macam mana. Betul. Kalau macam memang suka, memang payah. Setengah-setengah dua pengalaman saya lah. Saya pernah pergi kat kilang kan untuk dapatkan cara buat. Dia tak bagi masuk. Setengah akan berhenti buat kerja. Rahsia itulah. Tapi sekarang ni kira proses dah seperti dulu lah. Betul.
Terdapat banyak juga soalan daripada pelbagai jenis pelbagai soalan yang disetarkan kepada semua. Daripada kasih juga saya ucapkan kepada Perpustakaan UiTM Bukit Besi. Soalannya adalah bagaimana situasi industri batik masa musim COVID-19 dan apakah industri ini turut terjejas selain persaingan dengan pengusaha batik yang lain. So, Cik Zam, boleh terangkan sedikit sepanjang COVID kita tahu negara-negara dilanda COVID daripada tahun 2019 lagi kan. So, adakah usaha batik ini terjejas? Terjejas daripada memang terjejas kalau terjejas. Boleh terangkan sedikit. kalau masa COVID itu batik memang terjejas dengan bahan bahan seperti kita import bahan bahan itu dengan suasana ada pergi kerja lepas tu dengan Cik Zam, maaf atas kesulitan ada pertindakan suara. Sekarang ada masalah teknik, maaf ya. Kalau masa COVID itu kalau bagi pengusaha batik memang Cik Zam, mungkin teruskan. masa sama COVID itu musim COVID pengusaha batik ni banyak yang terjejas lah. Sebab produk batik ni kita bergantung dia katakan dalam bergantung daripada pelancong. Bila dia ada sukan pelancong dan kita pun masa tu kita pun tak ada event untuk pergi ke luar. Jadi kita agak-agak walang atas tali ataupun belakang-belakang je lah. Kalau masa tu kita ada berbagai produk siap-siap ada macam kita buat baju tidur kan masa tu kan. Dia baju tidur ni wearer kan. Jadi masih kita masih boleh bernafas lagi lah. Lagipun sebab macam saya ni pembuat batik, saya buat dari permulaan hingga akhir. Jadi produk tu masih boleh berjalan dengan seperti biasa. Okey, Cik Zam, bagi Cik Zam sendirilah masih berjalan seperti biasalah. Permintaan masih banyak. Permintaan tu memang perlahan lah sikit. Permintaan kurang sedikit lah. Betul. Okey, terima kasih sebenarnya soalan yang ni. Situ juga ada juga soalan mengenai apa beza mengenai Tapi kalau macam ke Terengganu ni dia punya warna dia tu terang lah sikit warna dia. Okey, saya minta maaf sangat ada kesulitan dari segi suara bertindang and tiba-tiba suara tidak kedengaran. Okey. Boleh penonton cakap sama ada suara saya kedengaran atau tidak? Suara bergema. Okey, suara sudah kembali pada asal. Saya minta maaf atas kesulitan. Okey, benda tidak dijangka. So untuk
soalan okay. Okay, terima kasih Pusaka UiTM Bukit Besi kerana cakap memberi maklum. Maaf ya. Okay, daripada kat sini kita boleh baca daripada okay, boleh Encik Zamri memberi pendapat sedikit mengenai tuntutan Indonesia yang mengatakan batik adalah berasal daripada Indonesia. Encik sebelum cakap ni memanglah sebenarnya batik. Sebenarnya asal usul batik Encik Zamri sendiri mengetahui ke? Asal usul batik ni kalau kira mengikut kajian, tapi saya tak tahu tu secara detail lah. Dia ni dia lama dah, tapi sebab mungkin macam ke sebab kita dah jadikan ia sebagai macam ke identiti kita. Jadi bila orang lain ambil ia sebagai identiti, dia akan declare identiti dia. Jadi bila kalau kira batik ni, kalau kira seluruh dunia kan, corak batik ni ada corak flora apa kan. Betul. Yang bezanya cara pembuatan dia. Betul. Macam kalau Malaysia dengan batik Malaysia dengan batik Indon, kita menggunakan teknik liling. Tapi kalau macam di luar negara, macam di Eropah, dia tak menggunakan liling. Dia akan guna dia punya cat dia lah, dia ada campur untuk bahan dia, atau guna dye. Tapi dia tetap batik. Tetap batik. Dia masih dipanggil batik. Corak tu tetap masih dipanggil batik. Tapi yang betul-betul batik ni kita mesti gunakan teknik liling. Teknik liling. Teknik liling. Yang gunakan teknik liling itu betul-betul batik orang panggil tu. Kalau macam kita tak guna teknik liling macam screen ke pakai mesin ke, itu kita panggil yang tekstil lah. Itu adalah tekstil lah. So, maaf ya. Okay, kita kembali pada slide. Okay, sebagai contoh tadi, mungkin Cik Zam boleh terangkan sedikit lah. Ini adalah batik apa panggil? Batik apa ya ni? Kalau yang atas tu yang masa yang terletak di atas frame tu kan. Yang di atas tu batik, kita gunakan kain cotton visco untuk baju kanak-kanak. Ini saya SS kalau tak silap. SS. SS. Kita dalam 4 meter tu kita boleh bagi dalam 8 helai. Sebab kita potong kain ni kita buat memaksimalkan produk. Memaksimalkan produk. Kita tak nak membazir. Betul. Jadi sebab tu setiap saiz tu kita akan ukur, kita akan kaji. Kain berapa kita guna, berapa ukuran dia, betul. Sebelum siap tu berapa yang dah siap basuh tu berapa. Betul. So seterusnya ini adalah kalau yang ini adalah batik blok. Yang kalau tu yang ada batik blok kita guna overlap lah. Lepas tu kalau yang bawah tu batik blok tapi masih menggunakan teknik discharge. Batik blok biasa dengan batik discharge berbeza. Cara pembuatan berbeza, masa pun berbeza. Yang ini batik tada macam seperti ini batik tada. Ini biasa kalau kebanyakan orang guna tada guna cat Ramazan, tapi saya cuba lari dari teknik tersebut. Saya masih kekal tada tapi dengan cara saya sendiri. Saya guna Ramazan. Bukan Ramazan, cat nektar. Tapi dengan cara saya sendiri. Ada style Cik Zam sendiri lah buat batik tu, tadai tu. Sebab saya suka cuba yang baru. Betul lah benda tu. Soalnya saya sendiri pun pernah membaca lah artikel pada mana pun. Macam pengusaha batik ni dia kena ada kreativiti sendiri untuk melukis batik, untuk membuat corak. Sebab sebenarnya setiap batik yang dihasilkan tidak sama sebenarnya dengan batik-batik yang lain. Dia dapat membezakan hasil kita dengan hasil dengan orang lain. So saya sendiri pun macam saya menghargai lah setiap macam titik perlu pengusaha batik dari segi macam mana tiba-tiba kreatif masa sehari boleh membuat design yang sangat cantik bila letak di orang pakai. So, kan? So benda tu menarik kita lah. So kalau yang ni adalah batik yang Cik Zam juga hasilkan. Dia kalau yang masih dipatung tu
Yang ni kita buat kalau yang perempuan tu kain 4 meter. Kain 4 meter. Lepas tu yang lelaki tu kan 2 meter setengah. Aha. Untuk kemeja. Aha. Tapi customer saya ni dia ada ukuran saiz sendiri. Aha. Untuk 5 meter. Sebab kalau 5 meter ni kalau kita nak cari batik di Kedah atau di pasaran, Dia susah sikit lah. kita memang kena tepah khas. Betul. Sebab dia kalau di Kedah ni memang 4 meter. Lepas tu dia ni kita buat untuk sedondong. Dia minta saya buat 3 set, iaitu corak sama, warnanya beza. Warnanya berbeza. Sebab ia ada 3 keluarga. 3 keluarga. Okey, di sini Cik Zam ada soalan yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana nak membuat tempahan dengan Cik Zamilah, atau bolehkah kita pengguna sendiri menempah sendiri baju batik tu? InsyaAllah boleh. Kita bergantung pada dia punya corak lah. Mana kita akan bincang dengan corak tu. Kita boleh buat, insyaAllah kita buat. Sebab bukan semua corak kita boleh buat. Bukan semua warna kita boleh tiru. Okey. Kita akan bincang lah. Lepas tu jika berminat, bolehlah hubungi Zanzilah Batik di FB, di IG pun Zanzilah Batik, ataupun WhatsApp di 0129592661, atau email zanzilahbatik1974@gmail.com. Okey, seperti yang Cik Zam cakap, ini adalah jika anda penonton berminat untuk membeli atau membuat design sendiri. Macam Cik Zam cakap sebenarnya, saya rasa kalau pihak anda sendiri pengguna berminat untuk membuat design sendiri, anda boleh menghubungi sendiri nombor telefon atau hantar melalui email. Dan jika ingin melihat corak-corak sebelum yang Cik Zam dah dihasilkan, boleh melalui di Facebook dan Instagram Zamilah Batik. So kat situ adalah pelbagai jenis batik yang dihasilkan oleh Cik Zam. So soalan seterusnya daripada Cik Asmahani Abdullah. Soalannya, ada cara tertentu tak nak menjaga batik agak tahan lama? Cik Zam? Kalau batik ni kalau seboleh-bolehnya lah. Bila kita basuh tu, kita jangan guna pelembut terlalu banyak. Sebab dia akan menguraikan benang lah. Dia akan jadi pecah kan. Satu lagi, kalau kita jangan jemur di bawah terik matahari. Sebab dia tu kain akan jadi keras sikit ataupun warna cepat pudar lah. So kalau itu soalan seterusnya ada daripada Perpustakaan UiTM KRBB Bukit Besi. Macam mana kalau nak berkecimpung dalam bidang perbuatan batik? Adakah latihan atau kursus disediakan oleh Encik Zamri sendiri? Mungkin Encik Zam boleh terangkan sikit lah. Kalau kursus tu saya setakat ni belum lagi lah. Untuk minta tunjuk ajar tu, insyaAllah saya boleh kongsi lah. Sebab kalau untuk ajar tu rasa jauh lagi tu nak pergi. Tapi saya boleh kongsi lah macam mana cara nak buat. Tapi yang pasti kena ada minat. Itu yang penting. Betul, kalau Cik Zam cakap, okey, untuk soalan yang tadi, macam mana kalau nak berkecimpung? Yang benda pertama yang macam mana nak berkecimpung dalam bidang batik adalah minat. Kita kena ada minat terhadap pembuatan batik, minat untuk mendesain, menghasilkan corak. Satu lagi, Cik Zam pernah cakap, untuk menghasilkan satu batik memakan masa, dan kita juga tidak boleh mengharapkan batik itu terlalu perfect, sebab kita tahu akan mungkin daripada 10 akan ada 2 akan rosak sebenarnya kan. So sebab kalau macam ke atas pengalaman saya kan, sebelum kita proses mencantik, itu bahan mentah tu kadang-kadang dia dah ada rosak. Masa kita beli yang kain yang putih tu, kita tak nampak lagi. Rosak. Kita siap lukis, siap apa, kita siap warna, kita akan nampak dia rosak. Macam kain tu ya ada bahan dia ke, kan. Situ lah risiko sebagai pembuat batik. Mana di situ kita terpaksa tanggung kos kerugian. Betul lah. Okey, seterusnya soalan daripada Saiful Koha. Soalannya, selain batik pasang, baju kemeja, apa lagi batik yang Encik Zam buat?
Bagi contoh tadi, Cik Zam kata mungkin Cik Zam. Antara produk lain lah. Kalau selain kain pasang, kain kemeja, dia juga buat shawl, tudung bawah lah. Tapi shawl tudung bawah ni kita guna dua material, iaitu kain chiffon dan kain cotton. Lepas tu, selain daripada itu kita juga buat jubah. Lepas tu baju tidur sekarang ni kalau untuk permintaan sekarang ada baju tidur kanak-kanak dia macam ke cocok kartun ke apa kan. Yalah. Tapi kita akan cuba buat. Benda tu atas sendiri punya. Sebab sekarang ni kita kena pelbagaikan produk. Kita tak boleh tumpu satu produk. Betul. Sebab bila kita keluar event tu, kita tak nak lah macam booth kita tu ada satu produk. Betul. Kita kena ada produk yang untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, untuk pelbagai kelas lah. Okey, soalan seterusnya daripada Mi Wani. Salam Encik Zam, apakah batik yang paling mahal Encik Zam pernah buat? Boleh Encik Zam kongsi bersama kami? Batik yang paling mahal ni bergantung atas material. Kalau sekarang ni, kalau yang paling mahal kain setting. Kain setting? Batik setting, lepas tu bergantung pada design kita buat. Berapa lapis design dan berapa rumit dia punya design. Dia kalau kain setting sekarang, kalau market dia, kalau dalam kemeja tu dalam 500 lebih. Untuk kain kemeja yang belum dijahit, 500 lebih. Kalau pasang tu 1K lebih. Cik Zam pernah buat lah dalam harga yang range yang 1K lebih tu. 1K tak pernah buat lagi lah, sebab kita tengok atas permintaan. Kalau kita nak buat produk pun kita kena tengok atas pasaran kita. Kita tak boleh buat sesuka hati kita. Tak boleh buat sesuka hati lah. Sebab dia koskan. Betul. Kalau macam kalau yang biasa tu 500-600 tu biasalah, tu kain krik je lah. Untuk kain krik boleh pergi dengan harga macam tu. Tapi dia batik ni dia bergantung pada tempat dia duduk. Tempat dia duduk. Kalau duduk tempat biasalah. Duduk tempat eksklusif lah. Macam sebelum ni pun ada soalan yang sama juga, soalan daripada Api Tendang. Boleh tak nak membuat batik sendiri? Seperti Encik Zam dah cakap, kita boleh design batik sendiri kan. So soalan lisan daripada Saiful Kahar, adakah keluarkan batik baju kelawar? Baju kelawar tadi Cik Zam pun dah terangkan, Cik Zam juga masihkan baju kelawar untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak. And sebagai saya sebelum ni saya pernah tengok jugalah baju kelawar mengikut design kanak-kanak, antaranya design pony, little pony, frozen. Tapi bagaimana untuk menghasilkan benda itu? Sebab itu kan macam lukisan muka, sebenarnya kan hanya corak cantik macam tu. Kita akan cuba hasilkan lah. Mana kadang-kadang kita buat tu manakal lah. Buat muka orang tu tak jadi macam muka orang. Betul. Sebab batik ni memang macam tu. Dia bukan lukisan. Dia sebab kalau lukisan kita boleh padang, kita warna kita boleh padang. Kalau batik ni kita tak boleh padang lah. Betul. Kalau bila kita cantik, kita kena pastikan ia tu jadi. Kalau tak jadi, ia akan rosok. Ataupun kita akan biar kerosakan tu tak ketara lah. Tak ketara lah. Tapi kalau sebab kalau batik ni bukan semua pembatik ni mahir dalam lukisan. Betul. Sebab setengah tu ia ada lebih pada abstrak, setengah tu lebih pada flora. Betul. Tapi jarang kalau kita nak cari pembatik yang boleh menghasilkan semua produk. Macam abstrak, flora, macam ke gambar lukisan. Sebab kita masa tu, kita dari segi masa dengan keadaan persekitaran tu susah lah. Sebab kalau macam ke ni, kita kalau setengah-setengah pembatik ni, kalau dia buat batik sarum saja. Dia tak akan keluar batik-batik lain. Sebab kalau macam saya ni, saya sekarang lebih pada untuk menjual sendiri. Menjual sendiri. Lagipun saya untuk kepuasan lah. Betul. Jadi saya pun cuba memperbagaikan produk. Okey, ini soalan saya sendiri. Saya nak bertanya sedikit lah mengenai Cik Zam. Pengalaman Cik Zam sepanjang mencuburi bidang batik ni, adakah Zam Zamilah batik ni sudah dikenali di
atau sudah dipasarkan di seluruh Malaysia atau luar Malaysia? Pernah ke Cik Zam macam terlibat daripada aktiviti, maksudnya jemputan daripada luar, contohnya daripada Brunei ke mana-mana? Pernah ke Cik Zam? Saya pernah dapat jemputan daripada Mara Kuala Terengganu untuk event di Brunei pada 2 tahun lepas kalau tak silap lah. Di Brunei untuk membawa produk saya ke sana. Ke sana. Ke sana dengan bersama beberapa orang usahawan lagi lah. Terengganu. Saya amat berterima kasih lah kepada pihak Mara kan dia yang dapat memperkenalkan saya dan mengeluarkan saya dari tempat saya. Maksudnya kepompong yang daripada kumpulan sama ke dunia luar. Bila saya keluar, saya pun di situ lah saya nampak kelemahan saya macam mana kita nak pergi jauh lagi. Lepas tu kita akan cari ilmu dengan rakan-rakan, dengan pengalaman dia. Betul. Sebab bagi saya kalau saya nak belajar dah terlambat. Jadi saya agak pengalaman dari kawan-kawan. Itulah mana masa saya keluar event ke event mana-mana tu, saya akan cuba cari kawan untuk berkongsi, untuk bertanya. Dulu saya memang seorang yang pemalu lah, tapi bila saya dah buat event, saya jadi okey, jadi tak memalu lah. Saya pun tak segan untuk bertanya, biarpun orang kata benda macam tu bertanya. Betul. Tapi bagi saya benda tu mungkin ilmu bagi saya. Betul. So saya sendirilah, personally saya pun adalah peminat batik. Saya kebanyakan saya beli batik pada Batik Ganu sebab saya Kelantan, sebab saya berasal daripada Kelantan. So tapi jika berminat saya akan boleh membeli pelbagai batik daripada Encik Zam. Encik Zam saya akan membawakan kepada kawan-kawan mengenai batik. Sebenarnya setiap batik dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza. So kita amat tertariklah. Saya sendiri pun saya suka memakai jubah batik, baju kurung. Saya sendiri pakai membeli baju tidur, baju kelawar. So benda tu agak menarik lah. Okay, kita dah live selama 1 jam. Mungkin jika ada sebarang soalan lagi boleh utarakan. Okey, untuk warga UiTM, link kehadiran dan jalatian telah disediakan di ruangan chat. Sila isi di ruangan chat, sila klik di ruangan chat itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Zam kerana sudi menjadi tetamu jemputan dan kerana sudi berkongsi perbuatan batik di Terengganu. Berkat usaha Encik Zamri, beliau sendiri telah menghasilkan produk dan jenama sendiri iaitu Zazamilah Batik. Sama-sama kita memajukan dan menyokong industri batik di Malaysia dengan membeli produk batik dan memasarkan dan mengesyorkan semua rakyat Malaysia untuk menggunakan batik agar penggunaan batik tidak ditelan zaman. Okey. Mungkin Cik Zam boleh sebelum saya akhiri, mungkin Cik Zam boleh promote lah, macam mempromosikan sedikit batik, atau nak Cik Zam boleh tunjuk sedikit batik yang telah dibawa untuk pada penonton semua. Bolehlah Cik Zam untuk tunjuk batik yang Cik Zam. Ni antara batik yang telah saya hasilkan. Ini untuk kemeja, tapi kita gunakan teknik canting. Teknik canting. Lepas tu kita jahit mengikut jahitan sekarang lah.
kita guna benang jin, sebuah jin. Kalau macam yang ni untuk gloss, kita untuk menaikkan lagi kita akan tapakkan diamond. Ni kita buat pun mengikut saiz yang ada saya lah. Sebab tu kalau yang ini kemeja tenda yang dihasilkan, tapi yang ini kita buat tenda tanpa corok. Tenda saja. Yang ada lagi yang kita buat tenda tapi ada corok. Kalau yang ini seperti dalam ini adalah desain dalam video tersebut. Video tersebut. Ini dah Siap. dah siap jahit. Dah siap warna, dah siap jahit. So mungkin Cik Zam boleh tunjukkan sedikit kain yang perlu dipotong. Ini kalau yang ini kain yang belum dipotong. Ini kain yang 4 meter. 4 meter kita ini untuk bahagian depan atau bahagian belakang. Ini untuk bahagian lengan. Untuk bahagian lengan. Betul dia ada untuk bahagian kain. Ini ada batang kain. Oh, ini ada kain. Untuk cocok bahagian kain. Okey, untuk setiap apa ni kita kena tahu lah pola tu pasal kain, kaki kat mana, lengan kat mana. Tengok cantik ni. Kita wajib tahu. Sebab kalau desain dia cantik pada kain, benda tentu cantik jadi baju. Sebab kita tengok jadi desain tu cantik jadi bila baju siap. Bila baju siap. Bukan cantik pada kain. Okey, kita boleh panggil Cik Iswin, Cik Zam. Okey. Okey, sebenarnya Cik Zam. Ini kita guna blok terus stand tapi dia punya background dia kita guna marble. Ni bahagian marble lah. Tak apa Cik Zam, teruskan. Yang ni batik blok. Tapi yang ni kita guna 3 lapis blok. Mana kita akan blok yang pertama warna kuning ni blok pertama. Kainnya asal kain yang putih. Kita warna kuning, lepas tu kita blok. Lepas tu kemudian kita warna hijau ni. Lepas tu kita blok sekali lagi. Kita warna merah. Baru kita rebus. Dia nampak bumi lagi lah. Okey, suara saya kedengaran ke?
Sedang tutup ini. Tutup bawah. Tutup pun tak ada masuk. Tutup bawah. Okay, minta maaf atas kesulitan dengar. Terima kasih. Okay, saya sebelum kita mengakhiri hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga UiTM dan semua penonton kerana sudi meluangkan masa selama sejam dalam sejam 10 minit macam itu. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga sesi berbicara ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya mewakili Perpustakaan Cendekiawan Cawangan Terengganu, kampus Kuala Terengganu, memohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan program ini. Jika anda berminat, boleh menghubungi Encik Zamziri seperti di paparan yang saya beri sebelum ini. Okey, dengan itu saya mengakhiri sesi temu ini dengan ucapan terima kasih semua dan Assalamualaikum.